Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurain Salsabila binti Zakaria dan pada kali ini saya akan menerangkan tentang apa yang saya perolehi daripada analisis artikel ilmiah iaitu gejala membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi untuk penerangan kali ini saya akan menjelaskan tentang kejelasan penulisan yang terdapat dalam artikel tersebut. Jadi, untuk melihat kejelasan yang terdapat pada artikel tersebut, kita boleh melihat dari segi kohesi di dalam artikel. Jadi, apa itu kohesi? Kohesi ini merupakan hubungan antara bahagian dalam teks yang ditandai dengan unsur bahasa. Untuk disingkatkan lagi, kohesi ini dia menjadikan unsur bahasa sebagai alat untuk memudahkan pembaca memahami apa yang terkandung di dalam artikel tersebut dan memahami idea-idea yang terdapat di dalam artikel itu. Daripada analisis yang saya lakukan terhadap artikel tersebut, dari aspek kohesi, saya melihat artikel gejala membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Artikel tersebut menunjukkan penulisan yang kohesif. Ini kerana semasa saya melakukan analisis, ia memudahkan pembaca mengikuti idea-idea yang disampaikan, iaitu berkaitan dengan tajuk gejala membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi ia memudahkan pembaca kerana ia menggunakan, dalam artikel ini menggunakan unsur bahasa yang sangat tepat dan tidak memeningkan pembaca mengikuti idea-idea itu. Dan seterusnya, ia dapat menyampaikan kepada pembaca terdapat hubungan antara idea dalam teks tersebut iaitu idea pembuli. Jadi dalam artikel itu, ia lebih menerangkan tentang tajuk gejala membuli. Jadi pembaca itu dapat menghubungkan apa yang dia baca itu dan menghubungkan idea-idea tersebut dan dapat memperolehi pengetahuan yang utuh. Yang seterusnya adalah kesinambungan idea-idea tentang membuli membawa makna yang utuh kerana idea-idea itu boleh diikuti. Jadi, dari segi penggunaan bahasa dalam artikel ini, dia memudahkan penyusunan idea-idea itu. Jadi, pembaca itu senang mengikuti idea-idea yang disampaikan iaitu menerangkan tentang buli. Jadi, mari kita lihat apa unsur bahasa yang digunakan untuk menunjukkan bahawa penulisan ini adalah penulisan yang kohesi. Jadi, yang pertama adalah dalam penulisan ini menggunakan pelbagai-bagai struktur ayat. Struktur ayat amat penting kerana ia sebagai satu alat untuk menyampaikan idea kerana setiap idea itu berbeza. Jadi, jenis ayat digunakan pun berbeza. Yang pertama yang kita dapat lihat dari struktur ayat yang digunakan dalam artikel ini adalah yang pertama, jenis ayat. Jenis ayat yang saya boleh ambil daripada artikel tersebut. Contohnya ayat tingkah laku buli dalam bentuk fizikal adalah perbuatan yang melibatkan pukul-memukul atau sepak terajang. Ianya juga boleh melibatkan penggunaan senjata, ugutan serta ancaman. Jadi, ayat yang disebutkan ini merupakan ayat penyata. Yang seterusnya adalah penyusunan ayat. Jadi, ayat yang saya boleh ambil untuk menunjukkan bahawa ia menggunakan susunan dalam ayat adalah pelajar membuli selalunya lebih berumur daripada pelajar yang dibuli. Jadi susunan ayat dalam ayat tersebut adalah susunan biasa. Bila susunan adalah susunan biasa, subjek akan berada di depan dan predikat pula akan berada di belakang. Dan subjek yang terdapat dalam ayat itu adalah pelajar yang membuli. Dan predikat pula adalah selalunya lebih berumur daripada pelajar yang dibuli. Seterusnya kita bergerak kepada pemerengganan, iaitu dalam artikel ini
pemerengganan dibina dengan sangat baik. Jadi apa yang anda lihat di sini, di sebelah kiri adalah salah satu perenggan yang terdapat di dalam artikel tersebut. Jadi artikel tersebut lebih menerangkan tentang jenis membuli. Jadi apa yang diterangkan adalah dalam perenggan ini, ia menyatakan dua jenis membuli, iaitu dari segi fizikal dan dari bentuk emosi dengan jelas. Jadi apa yang diterangkan di dalam perenggan ini menerangkan tentang dua jenis membuli, iaitu dari bentuk fizikal dan dari bentuk emosi. Dan ia diterangkan dengan jelas kerana setiap jenis membuli diterangkan dengan jelas dan tidak ada idea-idea lain yang terdapat dalam teks ini yang menyebabkan teks ini tidak menerangkan bahawa ia merupakan perenggan yang menerangkan tentang jenis membuli. Jadi apa yang anda lihat di sini adalah tulisan yang berwarna hijau di sini. Yang pertama adalah bentuk fizikal, yang kedua adalah bentuk verbal, iaitu dikenali sebagai emosi. Jadi melihat kepada sini pula adalah pada tulisan yang berwarna hijau menerangkan tentang berjenis buli dari segi fizikal. Kemudian ayat di bawah pula menunjukkan bahawa menerangkan tentang buli tapi secara verbal dan seterusnya ayat ini dihuraikan supaya pembaca lebih faham akan idea yang ingin disampaikan. Seterusnya adalah penggunaan kata hubung yang betul. Jadi apa yang kita lihat, penggunaan kata hubung amat penting bagi menghubungkan idea-idea yang sama ataupun idea yang berbeza, bagi memudahkan pembaca memahami idea yang ingin disampaikan. Jadi, kata hubung yang pertama digunakan yang saya dapat daripada analisis artikel saya adalah pelakuan kata hubung pancangan. Jadi, contohnya ayat yang saya perolehi, perlakuan buli yang dilakukan dalam kalangan pelajar ini tidaklah sehingga melibatkan kecederaan yang teruk. Jadi, kata hubung yang digunakan adalah sehingga, iaitu ia merupakan kata hubung pancangan. Jadi penggunaan kata hubung pancangan digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. Yang kedua adalah kata hubung gabungan. Contoh ayat yang saya ambil adalah menyambungkan kedua ayat yang sama yang penting. Maafkan saya. Ayatnya bermula, masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan pelajar ini mampu mendatangkan kepincangan terhadap perkembangan masyarakat dalam konteks ekonomi, politik dan sosial. Kata hubung yang digunakan adalah dan, yang merupakan kata hubung gabungan. Ia menyambungkan dua ayat yang sama, penting kedudukannya, iaitu dari segi konteks ekonomi, politik dan sosial. Seterusnya kita bergerak kepada koheren dalam artikel yang menunjukkan kejelasan. Jadi, koheren ini adalah teks di dalam artikel yang menunjukkan perkaitan idea, iaitu perkaitan tentang membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi, bahagian pada wacana dalam teks saling berkait antara satu sama lain, iaitu berkaitan dengan membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi, badan artikel yang telah dilakukan bermula dari pendahuluan, sorotan kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, ia menerangkan definisi buli dan menerangkan informasi tentang buli secara ringkas. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metod yang digunakan adalah temu bual dan perpustakaan. Kemudian perbincangan adalah
membincangkan tentang perbezaan, ciri-ciri, faktor, punca, tindakan dan cara sekolah bantu pelajar yang dibuli. Kesemua ini menerangkan tentang buli, tentang idea buli. Jadi, itu saja yang saya boleh terangkan. Apa yang saya dapat dalam analisis artikel yang itu, gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah. Sekian daripada saya. Terima kasih.